Jadi macam mana ialah pandangan tuan ni tentang penjelasan saya tentang akhir zaman? Apa yang menyebabkan, mungkin ada sesuatu perbezaan ke, atau apa yang nampak dalam aspek ni? Yalah, saya nampak benda ni bila saya dengar benda tu, saya refer pada Al-Quran. Saya tengok macam Tuan Musa Bayu ni dia bagi Swiss sebenarnya. Tak cakap tu dia bagi Swiss sebenarnya. Bila dia bagi Swiss tu, pasal kita pun benda ni macam terjemahan dia kan kita selalu baca kan. Bila kita boleh teringat lah benda tu. Bila kita refer tengok ada lah benda tu kan. Jadi saya tengok memang related lah. Itu triggernya bila tu? Bila mula dapat kenal Ustaz saya ni? Saya rasanya sebelum seminggu 2 minggu sebelum bulan puasa ni. Baru je lagi. Baru lagi? Daripada Facebook ke, daripada YouTube ke, daripada apa? Saya dapat daripada kawan yang Haji Zakaria tu. Haji Zakaria. Kenal lah. Dah kenal. Haji Zakaria dengan Zakaria Noor pun sama juga, yang dekat Terengganu kan? Haji Zakaria yang beritahu. Haji Zakaria beritahu. Saya memang lama dah baik dengan dia. Pasal dia pun dalam bidang yang sama, oil and gas. Okey. Haji Zakaria oil and gas juga dia oil and gas. Dia belajar sekarang, dia pergi bekerja sebab Arab Saudi semua sana. Lama dia di sana. Okey. Jadi bila dah dapat nampak dengan apa yang saya terangkan tu, benda tu balik kepada apa point dia? Lebih nak menjelaskan ke, mendalamkan lagi, and then macam mana yang Tuan Amran nampak tu? Saya nampak bila macam cakap tu dia macam bagi Swiss kat saya. Tajuk yang dia bagi tu macam Swiss kat kita. Macam kita orang bagi Swiss kat kita lah, kita petik je kan. Rupanya benda ni macam ni. Jadi yang selama ni nampak tu bertambah terang lagi lah. Bertambah jelas lagi lah kan. Yang lebih kepada macam praktikal lah. Kan? Untuk sesuai dengan orang zaman sekarang. Macam budak-budak muda zaman tak sekarang. Tak takut ke dengan apa yang saya dedahkan tu, macam jauh sangat daripada ustaz-ustaz biasa apa semua tu? Saya rasa tak. Cuma dia punya mungkin daripada segi konsep dia berbeza sikit. Macam kalau macam ustaz-ustaz dia lebih pada agama, hadis apa semua kan. Ini dia refer pada Al-Quran. Al-Quran kan Masa boleh cakap dia universal. Menarik ya. Ni perkenalan kan, baru pertama jumpa ni kan. Jadi Tuan Hadis ni macam mana Tuan Hadis? Boleh cerita sikit tak? Saya kalau kira pun baru juga. Macam abang ni juga, sebelum bulan puasa kan, saya tengok dalam YouTube tu, saya pernah kaji lah, macam ustaz-ustaz, ada ulama yang buka cerita akhir zaman apa semua. Tapi wasi dia tu ada, kita boleh pegang satu dua, ada yang lain tu macam yang hari tu yang dia orang buka yang dukan tu. Yang dukan tu kan. Kita pegang tu dah lama kan, tapi bila tunggu tak jatuh, jadi nampak sangat lah. Tapi bila kita tengok tuan-tuan buat tu, wasi tu nampak macam cantik, tersusun je. Bila kita buka dalam Al-Quran tu, nampak satu-satu tu. Bukan senang nak buka, nampak dia aturan tu cantik kan. Bukan boleh buka dalam kitab. Buka kitab ni dapat jawapan. Mana boleh buka? Kadang ustaz-ustaz tu ada yang kita boleh ambil satu dua je. Sebab kita pun takut kalau ambil semua kita mana nak pergi tak tahu. Betul macam ni, macam saya ingat lagi Tuan pertama kali mesej saya kan, tentang cerita saya ada banyak benda nak tanya kepada saya macam tu kan. Jadi macam mana Tuan boleh berani sangat bertanya dengan saya soalan-soalan yang memang kau salah tanya kepada orang ke dalam mungkin nanti. Sebab saya tengok ni, saya tengok apa yang kita kaji kan. Wasi tu lain. Nampak sangat lain. Nampak kalau orang yang buka Al-Quran memang nampak. Jadi bila saya jelaskan macam tu, macam mana boleh trigger sangat, terlalu jelas sangat ke, atau sebab perjalanan hidup. Perjalanan hidup sendiri lah. Perjalanan hidup sendiri dah boleh rasa dah. Baru dapat jawapan tu. Susah senang kita dari kecil sampai ke besar, kita dah rasa semua tu. Ya, alhamdulillah. Jadi saya pertama sekali, sebenarnya kalau ikutkan perancangan saya tak balik lagi ni. Sebab saya masa tu saya di Albania. Saya di Tirana masa tu. Lepas tu saya pergi Montenegro. Dan memang saya dah rancang, kita dah ada perancangan lah dengan Turki apa semua, kita ada perancangan khusus nak buat apa semua.
Tapi itulah kita merancang, Allah menentukan kan. Jadi dia aturkan saya balik, dan saya balik itu betul-betul bila saya balik pandemik tu berlaku secara khusus. Kalau saya boleh lewat, saya pun kena kuarantin lah jawab kan. Jadi saya balik, dan sebelum saya balik tu, bila saya ingat masa saya di Dures tu di Albania, saya duduk di tepi pantai tu dengan rumah saya lah, duduk sikit. Dan bila saya baca blog-blog, saya tengok dekat internet, saya tengok perkembangan semasa juga, bukan saya tak ambil tahu. Tapi akhirnya saya tanya dengan diri saya, adakah saya nak biarkan keadaan macam ni? Macam mana aku nak jawab depan Allah nanti? Maksudnya saya tahu sesuatu, tapi adakah bila saya tahu sesuatu tu saya untuk saya ke? Kenapa Allah bagi pengetahuan ni? Mesti ada sebab dia. Dan berpuluh tahun saya menanggung perkara ni. Maksudnya saya nak cakap salah, cakap lebih, sesat nanti. Tak bercakap, kita terpendam rasa dalam ni. Dia macam apa? Dia panggil apa? Kalau macam tusuk duri. Itu tusuk duri. Duri tu tak keluar. Dah lama dia jadi mana? Sembilu. Jadi itu yang bila saya buat keputusan, saya nak buat lah cerita lah. Saya buka lah kisah ni. Nak buka kisah mula, kisah tentang Imam Mahdi. Saya pun buka kisah Imam Mahdi tu. Tutup dulu pun orang hantar mesej saya. Beribu kan mesej saya masa tu. Terus ramai pula yang bertanya ni. Saya buat sampainya akhirnya ialah sampai saya balik Malaysia, saya sambung lagi. Masa tu tuan duduk kat luar negeri masa buka tu. Saya kat negeri kat Albania. Saya dekat Dures. Jadi cerita tu bila saya sampai ke Turki, saya bersama dengan satu badan kerajaan, nama dia ASAM. ASAM ni pusat kajian teknologi ataupun macam think tank untuk Turki. Jadi kalau apa juga nak bangunkan dekat Turki tu melalui badan ni lah, macam kita kat Malaysia kita panggil MIT kat Putrajaya tu kan. Tapi di sana tu ada satu badan di mana industri-industri semua ada kat situ. Kemudian dia akan bagikan idea ataupun bagikan bantuan kepada kerajaan. Itu yang Erdogan dekat situ. Jadi saya bersama dengan dia orang ni. Jadi saya diambil sebagai macam advisor kepada Turki ni dalam semua bidang, termasuk dalam bidang pertahanan dia, dalam bidang macam-macam lah. Jadi saya pergi kepada tak kurang 8 universiti, saya bagi lecture. Kemudian kita buka open lecture, kita panggil lah semua dia punya. Yang kebanyakan yang turun tu semua adalah bukan student, semua profesor, dean dia dengan dia punya presiden dia, university vice chancellor, semua ada kat depan tu. Jadi dia orang akan kumpul tu, dan saya akan bagi talk lah tentang isu-isu semasa dari segi aspek sains, aspek teknologi, kedudukan kita orang Islam macam mana. Itu yang saya punya peranan. Jadi sampai satu tahap tu kita dah wujudkan satu universiti. Universiti itu Universiti Alam Teologi. Memang kita dah dapat declaration pakai presiden decree. Tapi bila sampai satu peringkat ujung tu, saya tekan tarik handbrake sekejap. Sebab saya kata saya nak tengok tempat lain dulu. Jadi masa tu saya di luar negeri. Jadi bila saya dah dapat, dan bila saya bagi pembentangan tentang apa yang perlu masyarakat dunia lakukan, khususnya orang-orang Islam, tapi saya duduk kat tempat yang jauh asing daripada tanah air, sangat-sangat asing daripada tanah air. Jadi, dan alhamdulillah di situ saya punya dari segi sambutan tu tak pernah putus lah. Memang sentiasa ada, malah mereka nak saya dekat situ lah. Jadi tak ada rancang nak balik pun. Cuma dah plan tu nak bawa balik semua dah. Nak semua family apa semua, Aziz, Encik Aziz, Pak Aziz semua saya nak bawa dah, nak gerak sana. Itu dah plan ke depan. Betul kan, Allah merancang cara lain, kita tak tahu. Jadi saya balik tu kerana ada satu perkara yang saya kena selesaikan. Saya dah surat semua dah nampak daripada Kementerian Luar, dapatkan dia panggil surat apa ya? Ni dia panggil macam criminal report apa semua kena keluar kan. Itu baru kita boleh duduk kat luar negeri. So dia panggil satu surat daripada good conduct lah dia panggil. Good conduct ya namanya. Good conduct certificate. So kita kena ambil good conduct certificate daripada menunjukkan kita tak ada criminal record apa semua. Record tak lepas luar negeri. Jadi semua tu dah ambil dah clear dah daripada Kementerian Luar apa, daripada polis apa semua dah ada. Dan saya dah dapat, tinggal saya nak endorse saja. Tapi lepas tu saya balik sekejap ni. Rupanya bukan sekejap, sampai hari tak keluar lagi. Jadi itu ya, bila saya balik tu saya pun dah kata apalah, saya pun mula buat dari semula.
video-video tu. Bahkan masa saya dekat Albania tu, sebab alat tak cukup, video saya kualiti dia pun tak berbaik kan. Dalam bilik lah, dengar sejuknya lah masa tu kan, macam-macam lah kita lalui. Saya pergi ke Albania, the same day saya pergi Albania pula gempa bumi. Itu yang berlaku kat Durres tu. Hari yang sama saya sampai ke Albania, itu gempa bumi. Dan yang sampai ke airport, orang semua pandang, kenapa tuan datang sini? Gitu. Apa pasal? Tak datang ke? Orang semua lari daripada Albania, saya pergi ke sebab orang dah berlaku gempa bumi, semua lari. Jadi ramai yang datang masa tu, semua orang-orang yang daripada overseas, yang dia punya penyelamat-penyelamat, yang orang teknikal yang datang nak bantu lah. Jadi saya dah ambil rumah dekat satu tempat bandar kecil namanya Durres. Di situlah pusat gempa bumi. Tempat yang saya nak duduk itulah gempa bumi. Saya kata betul dah, pijak kaki kat sini gempa bumi pula, dia apa hal kan. Jadi kami duduk rumah tu, duduk atas kali. Jadi dia ada tremor, dia ada selepas gempa bumi yang besar tu, dia akan ada sekejap. Tengah tidur, goyang, lari lagi keluar. Jadi selama 2 minggu bergegar-gegar di rumah. 2 minggu kan. Bandar tu kosong lah, kata Sulan. Bandar tu kosong, tak ada. Macam bandar mati. Dia macam mana dia boleh goyang? Yalah, adalah di bawah tu ada naga bergerak. Adalah gempa bumi kat situ berlaku. Jadi 2 minggu saya kat situ. Duduk dalam keadaan gempa bumi. Kemudian saya cek rumah lain lah. Jadi bagi saya perjalanan hidup ni macam satu signal-signal yang Allah bagi lah. Jadi bila saya lihat itu, saya balik Malaysia. Saya diberikan dia ada satu permintaan lah daripada seseorang, yang mana kisah ni agak sensitif. Tapi itu saya rasa tak perlu saya buka sangat. Dan bila saya pergi ke tempat tu, saya pergi ke utara ke Kedah. Saya pergi naik Gunung Jerai. Bila saya naik Gunung Jerai, turun saja Gunung Jerai, Mahathir pun turun. Hari yang sama. Dah tukar lah. Dah mula dah program plan. Lepas tu intercept dekat itu, benda tak berlaku pun atas hikmah daripada Allah. Benda tu berubah dan berlakulah semua kadang-kadang ni. Jadi bagi saya, kita kena lihat ni sebagai satu signal daripada alam. Apa sebenarnya yang kita nak faham. Jadi saya dah buka satu-satu, saya dah tunjukkan satu persatu. Saya nak balikkan kita ni semula kepada realiti, balik kepada Al-Quran. Sebab kita banyak bercerita tentang Islam, tapi kita tak berpegang kepada tali Islam. Kalau kita bercerita tentang sesuatu yang hanya menunjukkan lambang kita sebagai orang Islam, tapi dari segi practicality kita, penjanaan kita tu tak nampak, tak boleh dipegang oleh mana-mana pihak sebagai pakaian Islam, maka kita tak ada point nak claim kita ni Islam kan. Jadi atas sebab tu saya nampak saya kena bukakan lagi. Itu saya buka topik satu. Bila buka topik Dajjal, orang tak nak tengok dah. Saya lagi satu tak faham tuan-tuan. Pasal pokok komputer saya. Macam mana? Yang buah tu, yang pokok tu. Tak yang apa, yang tuan jelas pasal pokok tu. Yang mana tu? Pokok koldi. Tak, bukan. Yang apa? Tanah apa? Alah, apa lah. Saya pun tak ingat. Masa pertanian ni. Bukan ni. Ranting jaga aku punya apa? Dahan aku jaga aku punya. Tanah aku punya. Bahagian Apa? Maksudnya? Saya keliru yang tu. Tak boleh nak tu. Tak, maksudnya macam ni. Lagi. Maksudnya dari segi konsep kita kena berfaham. Kita kena tahu Islam ni bukan atas individu. Sebut Islam saja adalah gabung, ukhuwah. Dia tak boleh sendiri. Dia tak boleh ngaku lah. Tak, maksudnya dia tak boleh sendiri atas diri dia. Dia kena ada hubungan dengan yang lain. Itu Islam. Berarti Islam ni atas apa juga yang kita bila sebut saja tentang sifat makhluk, maka dia kena lebih daripada satu. Dia tak boleh dia sendiri tunggal tu Allah je. Jadi bila sebut tentang Islam ni, dia mesti ada hubungan dengan yang lain. Jadi atas sebab tu tadi, bila saya kata tentang pokok tu, bila dia duduk sebagai buah, dia yang dimakan oleh manusia, betul kan? Jadi dia rasa dia lebih baik daripada yang lain, sebab dia yang dicari-cari oleh manusia. Tapi buah lupa bahawa tanpa ranting dia tak akan wujud. Nampak kat situ? Maka dia lupa bahawa dia memerlukan ranting untuk dia jadi buah.
Jadi ranting akan cakap, aku dia sebenarnya yang megang kau. Kan? Kau jangan dah kata kau lebih, aku lebih daripada kau sebab aku pegang kau. Dan ranting pula lupa dia ada pula dahan. Tanpa dahan maka ranting tak dapat berpaut. Sama juga pada dahan, aku lebih daripada kau. Tapi dahan lupa pula tanpa batang, dia tak akan wujud. Maka batang kata aku yang pegang kau, ranting ke buah ke aku yang pegang. Janganlah kau orang semua sibuk kata kau orang lebih daripada aku lebih daripada kau orang. Maka akulah tempat dia sebenarnya. Tapi lepas tu akal pun cakap, habis aku ni untuk apa? Maka akal kata aku ni yang duduk bawah. Aku yang duduk bawah pegang kau batang, dahan, ranting, kau janganlah bising-bising kat atas tu. Aku yang megang. Jadi semua kena dengar cakap aku. Lepas tu tanah kata, kalau aku tak ada kau jadi. Tanah pula kata pada akal, habis kalau aku tak ada kau nak pegang apa? Nampak tak kat sini? Ini konsep kita berilmu dalam persoalan kita, kehidupan kita tuan. Bukan soal banyak. Tapi kita kena tahu posisi kita kat mana. Jangan kita nak jadi buah kalau kita duduk di ranting. Kerana kita tetap diperlukan untuk ranting supaya buah dapat bercambah kat situ. Jadi semua orang ada peranan masing-masing Allah bagi. Jadi itu hikmah di dalam perjalanan Islam kita. Perjalanan ini yang Rasulullah bawa kepada kita, sahabat-sahabat dan semua umat-umat dia, bukan untuk jadi Muhammad. Mencontohi Muhammad atas posisi masing-masing. Maknanya kita ni adalah Muhammad ranting, kita ni Muhammad dahan, kita ni lah Muhammad batang, kita ni lah Muhammad akar. Tetapi semua membawa sifat Muhammad. Kerana asas kepada kemuliaan itu pada sifat Muhammad. Kerana Muhammad ini adalah dia punya kalau dalam bahasa teknikal dia punya framework dia. Dia punya architecture dia tadi tu. Tak apa frame ni tadi, tak apa bentuk. Maka untuk melihat bentuk yang dasar adalah pada bentuk sifat Muhammad. Maka dalam Quran dijelaskan persoalan yang pertama adalah berbalik kepada hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Macam mana kita nak hubungkan dengan sesama manusia sedangkan banyak manusia yang datang ke bumi, betul tak? Ada orang Negro, ada orang Cina, orang India, orang Jawa, orang Bugis, orang Melayu. Maka kita kena cari satu manusia yang boleh melengkapkan semua manusia-manusia tadi. Rasulullah lah. Sebab itu kita kena balik kepada sifat Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu pelaksanaan apa yang dia terima daripada Allah, bukan apa yang dia lakukan atas diri dia. Dia lakukan pada diri dia. Kena faham itu. Atas diri dia dengan pada diri dia tu berbeza. Ini istilah ilmu ni kena faham. Pada diri dia dengan atas diri dia, itu dua benda yang berbeza. Atas diri dia tu maksudnya atas diri dia dan pada diri dia. Berarti buat atas diri dia tu atas kapasiti dia. Pada diri dia tu tadi berarti masih ada rujukan untuk diri dia. Pada diri dia. Ambil sesuatu tu pada diri dia. Berarti dia ambil mesti ada rujukan dia. Betul tak? Maka rujukannya Al-Quran. Pada diri dia. Atas diri dia dilaksanakan atas apa yang telah dia terima. Sangat tak jumpa ni ke kalau orang nak buka itu. Kalau pergi jumpa ustaz pun tak boleh. Ini tujuan hikmah kenapa Allah bagi kita ruang macam ni tuan. Kan dapat kita jumpa, saya dapat kenal Tuan Amran, Tuan Nadi sendiri walaupun kita dah dalam nama dalam grup. Bila Tuan kupas atas diri dia, tu pun dah nampak, kita dah nampak. Itulah setiap bahasa Al-Quran, kalau kita faham sifat Rasulullah, setiap perkataan itu emas. Dia bercakap je gedebak emas. Cakap je gedebak emas. Kalau bercakap banyak lagi. Dan yang jelas bila kita faham tentang sifat Rasulullah, dia tak bercakap. Bertentang dengan sifat yang ada pada ulama ilmuwan hari ini yang banyak bercakap. Rasulullah tak bercakap. Siapa kata Rasulullah banyak bercakap? Rasulullah bercakap dengan pelaksanaan. Kena faham itu. Dia buat. Itu dia katakan macam mana nak menjadikan dia sebagai contoh tauladan. Contoh tauladan adalah sesuatu yang kita lihat dengan mata kita, dengar dengan telinga kita, dan laksanakan dengan diri kita atas apa yang kita lihat. Maka dia contoh, dia buat. Dia tak dia okey buat baik, dia bercakap, dia tak akan bercakap, dia buat. Apa Nabi tu buat? Dia pergi kutip. Contohnya ranting tengah jalan, dia kutip ranting tu. Dia tak suruh Aham pergi kutip ranting tu, dia tak buat, dia pergi sendiri kutip. Tauladan. Maka Nabi tak bercakap. Tapi hari ni ramai sangat orang suka bercakap. Bila dia bercakap,
Tetapi bila kita tanya dengan dia buat tak? Apa yang dia cakap? Jangan kau pertikaikan, kita ni waris. Tu yang berat aja ni. Sebab ilmu tidak boleh diwariskan, iman tidak boleh diwariskan. Ilmu adalah perjalanan atas diri masing-masing. Kalau Allah nak bagi kita, adakah Allah tak bagi orang lain? Jangan cakap macam tu. Allah Maha Adil. Allah boleh pilih sesiapa yang dia kehendaki. Itu hak Allah, tak boleh kita pertikaikan. Tetapi kita kena jelas bahawa Allah Maha Adil. Bila sebut saja pernyataan Allah Maha Adil, semua dapat. Tuan pun dapat mata macam saya juga, telinga macam saya juga. Apa bezanya? Semua mempunyai sifat fitrah yang sama. Tetapi bagaimana Tuan menggunakan telinga Tuan berbeza dengan cara saya menggunakan telinga saya. Mata yang Tuan miliki melihat sama juga apa yang saya lihat, tetapi apa yang saya lihat menilai tak sama dengan apa yang Tuan lihat menilai. Ini yang membezakan kita. Maka untuk itu bagaimana kita dapat caranya? Maka di situ datanglah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada junjungan besar kita, iaitu Al-Quran. Apa dia? Macam mana nak lihat, macam mana nak dengar, macam mana nak jalan. Bukan nak tunjuk mata macam mana adalah melihat begitu, tidak. Mata dah memang fungsi dia melihat, tetapi Al-Quran menunjuk jalan bagaimana nak gunakan mata, bagaimana nak gunakan telinga, bagaimana nak gunakan lidah, bagaimana nak gunakan kaki. Itu Al-Quran. Barulah masuk. Allah, sedaplah. Baru masuk. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tu pun macam nak rukuh jantung ni lah. Sebab Allah. Saya ke sebab Allah tu, dia punya remang tu, dah tahu nak sebut lah. Sebut Allah tu. Sebab tu saya marah dengan Arab ni. Kalau kat tanah Arab tu, kata kau ni ya Allah, ya Allah, ya Allah, tak betul-betul lidah kau. Saya duduk dalam Arab lama kan? Kalau Allah tu Masya Allah, Allah, ya Allah, Allah, berat apa, ringan sangat. Tapi bila kita faham Allah, sebut Allah tu je pun Masya Allah, dia punya rasa tu kan tak tertimbang kita, tak terhitung. Kita nak ampunkan dengan segala alam semesta ni, berat dia tadi. Dengan beratnya Allah pada hati kita tu, mana nak jebuk dengan ni, nak kata macam ustaz, bukan betul ustaz ni. dapat tak rasa, dapat tak macam rasa tuan? Maksudnya sebut Allah tu pun macam nak mengenai dengan mata dah, bukan dibuat-buat. Sebab Allah. Tapi bila kita lihat orang memain-mainkan sebutan Allah, Allah ni, saya Allah, kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah, mereka tak tahu. Jangan hukum, ya Allah, ampun dengan mereka tak tahu. Jadi kalau saya Hasam tu orang ni semua suka sebab Allah, kita tak ada beza dengan yang lain. Sebab tu sifat Rasulullah pemaaf. Sebab dia sebut apa? Ya Allah, mereka tak tahu, ya Allah, ampunkanlah dosa mereka. Kisah Taif, kena lempar dengan batu. Nabi kena lempar dengan batu berdarah. Mana kebal yang Nabi? Tak kebal pun. Yang kita pergi sibuk nak cek ilmu kebal tu macam apa? Betul tak betul? Barulah kita tahu macam mana luka tu. Nabi sakit, Ammar Yasir lah apa semua datang bagi badan tolak supaya jangan kena juga. Penuh darah kaki dia. Kena batu. Yang lempar batu tu anak-anak kecil, bukan orang dewasa pun. Dia kumpul lah. Orang-orang masa tu orang jahil, bukan orang kufur, jahil. Kena faham kat situ. Jadi setan dah sampai dulu. Geng-geng setan sampai dulu dekat Taif. Dia dah haruk sebenarnya. Jadi bila Rasulullah sampai di antara jalan tu, insya-Allah ada rezeki, so kita pergi sama-sama, kita tengok. Saya akan tunjuk kat mana tempat tepi jalan. InsyaAllah saya akan tunjukkan. Kena lempar dengan sebab time ni di tanah tinggi. Tempat cantik sikit lah, macam Cameron Highland lah lebih kurang. Tempat-tempat buah-buah semua cantik lah kat situ ada lah. Jadi pergi kat situ. Jalan di antara dua tanah tinggi tu macam, dia panggil macam apa ya? Macam lorong, bukan macam lorong lah. Jalan lembah macam lah cik. Tapi tak besar cik. Kiri kanan kumpul, tepi celah tu semua lempar. Semua dah siapkan batu. Kalau kena kepala lah, kena apa lah. Jadi apa Nabi buat? Cuba kita kan, datang malaikat dia tengok jahanam kan, memang hancur kerja kan. Tapi Nabi tidak. Nabi doakan, tak doa, ya Allah, ampunkan mereka, ya Allah, mereka tak tahu. Jadi kita nak faham dari segi konsep perjalanan ilmu kita ni. Bila saya bercakap ni, sebenarnya apa akhirnya Masa Bayu cakap ni untuk apa sebenarnya? Itu datang dalam diri tu kan. Maka atas apa yang kita faham hari ni,
adalah atas satu perkara yang jelas adalah satu amanah. Apa amanah dia? Kenapa kita tahu, kenapa orang lain tak tahu? Kenapa Tuan Amran ada kat sini? Kenapa Tuan Nadia ada kat sini? Kenapa Kepala Aziz ada? Kenapa Ham ada? Dalam beribu-ribu, berjuta bibli manusia, ni je yang ada dalam saat ni contohnya. Kerana ada sesuatu yang Allah, ini yang dikatakan nikmat, anugerah ataupun hikmah daripada Allah. Kerana Allah memilih di kalangan siapa yang dia nak bagi, itu hak Allah. Jangan kita berdikaikan, jangan kita cemburu pula dia dapat lebih. Dia ada amalan dia yang kita tak tahu. Betul, aku tengok dia tak betul, jahat je pun, senonoh dengan perangai. Mana boleh dapat? Apa hak kita nak tahu apa yang Allah nak pilih? Kerana kita tak tahu. Hari ni dia mungkin jadi jahat. Ya? Macam saya baca kisah baru-baru ni. Dia Cina. Ya? Kali tu macam mana datanglah satu rasa hidayah pada dia masuk Islam. Lusa besok matilah. Ada baca berita kat Surah Bah. Hari ni dia Islam, besok dia mati. Tu macam mana tu? Ada kan dalam Surah Bah. Jadi kita nak cerita macam mana dalam soal ni tadi. Kita bin nasib kita tak tahu lagi Tuhan. Ya Allah, aku masih hidup. Ya Allah, janganlah aku mati dalam keadaan yang kau tak redha. Jadi apabila kita dah faham perkara macam ni, macam Tuan Amran ni, maknanya apa? Kalau ini yang kita rasa, maka rasa ini perlu kita sampaikan kepada semua orang. Kebenaran nikmat Islam itu macam mana? Bukan kesombongan, bukan riak, tetapi kita nak semua selamat, semua merasa apa yang kita rasa. Itu yang saya tempuh. Walaupun pedih, walaupun ialah macam-macam yang saya rasa, tapi kalau saya tak tempuh tu semua dulu, tak ada masa bayu hari ni macam ni. Tak ada dalam teologi hari ni. Jadi orang yang dulu nyaya saya, yang fitnah saya sampai mati sekali, saya nak jumpa terima kasih banyak-banyak. Kerana engkau dah buat aku hari ni jadi macam ni. Kalau engkau tak fitnah aku dulu, kalau engkau tak nyayakan aku dulu macam tu, aku takkan jadi rasa macam ni. Maka secara tidak langsung Tuhan tetap ada jasa mereka kepada kita. Maka inilah konsep yang kita nak bawa dalam diri kita. Jadi sebenarnya apa kita nak buat? Sekarang ni saya nak buat apa tau? Kita nak buat satu perjalanan untuk kita ubah apa yang ada pada hari ni. Itu yang saya nak buat. Saya tak nak cerita je. Saya nak buat. Ni tengah siap ni. Tengah buat ni. Jom kita sama-sama buat. Dan kita bangunkan satu peradaban yang bukan atas dasar bercakap. Apa yang kita buat? Okey, kita buat dari segi teknikal. Kita bangunkan teknikal. Tapi kita dah ada susunan dia. Kita dah ada aturan dia. Sebab Islam bermula daripada jumlah yang kecil. Jadi dia akan daripada Rasulullah datang pada Siti Khadijah, datang Abu Bakar, datanglah Ali, datanglah yang lain-lain, sikit. Tetapi hari ini Islam ada 1 bilion lebih. Jadi sebagaimana awal asingnya Islam, akhir datang asing juga. Maknanya dalam hari ini macam buih lautan. Jadi sekarang kita nampak kita nak ubah tak benda ni? Kalau kita rasa kita nak ubah, itu je kata tadi, Rasulullah tak bercakap. Dia buat terus. Abdul Rahman Auf hijrah pergi ke Madinah. Apa dia bawa? Dia tak bawa apa-apa, bawa baju dia. Tinggal semua ni, dia orang kaya. Tinggal semua ni, Abu Bakar semua, apa hati-hati dekat Mekah semua tak bawa dah. Bawa diri. Sampai dekat Mekah, sampai ke Madinah. Dia jadi apa? Lepas tu dia lah paling kaya sekali dekat Madinah, dan dia lah yang jadi menteri kewangan Rasulullah. Sampai orang kata kalau nak tahu dia punya ni ada dia punya cerita lah. Nak tahu Abdul Rahman Auf ni macam mana dia punya kehebatan dia tu, dia punya kekuatan ekonomi dia tu, bawa cangkul je. Bawa cangkul pergi rumah dia. Kat mana masuk dekat rumah dia tu, halaman ke cangkul lah, keluar mai dalam tu. Macam tu dia punya berikan dia punya apa, kehebatan dia tu. Kepandaian dia dalam ekonomi. Tetapi ekonomi yang dia bawa bukan macam kapitalis. Yang ini yang kita nak balik. Yang tidak menyebabkan orang tersinggung dengan kita. Oh, kalau kita buat ekonomi ni pal, kita akan ganggu tak? Tak ada. Saya tak akan ganggu. Takut orang dengki lagi kita kan. Takut orang dengki lagi. Tak ini dah. Bukan orang dengki. Orang suka lagi dengan kita. Semua tentang sini. Pal apa ni? Tak siapa-siapa nak tahu nanti. Dulu lagi. Tapi sistem yang saya bangunkan ni semua terlibat. Orang Cina ke, India ke, orang kafir ke, orang jahil ke, orang suka kita ke tak suka kita, tetap akan guna sistem kita. Itu yang kita akan buat. Sebab dia universal balik pada tadi tu. Kita bukan buat satu, ini adalah Dewan Perniagaan Ekonomi Islam. Tak nak pakai itu semua. Kita pakai satu istilah universal. Bila universal, itulah Islam.
Itulah Al-Quran. Jadi bila kita bangunkan sistem, saya bangunkan ni, India pun dapat, Cina pun dapat, orang Bugis pun dapat, orang Yahudi, semua bangsa. Kau tak nak pakai, aku tak basuh. Tak balik yang tadi. Tapi siapa pakai, kau dapat manfaat. Kau tak nak. Tuan contohnya tuan duduk kat rumah. Kau ni nak cari pendapatan, betul tak? Macam mana nak buat? Kena kerja kan? Kena keluar kan? Dalam keadaan sekarang nak keluar macam mana? Macam nak cari, orang pun dah ada kerja. Ada kes tu, pilot bawa Grab, motor Grab. Pilot Asia, pilot MS dah tak ada kerja, berhenti buat Grab food, tak boleh buat apa-apa. Tapi dengan sistem ni nanti, tuan duduk kat rumah aja, semua sistem tu akan jalankan, tuan akan dapat income. Ni bukan macam MLM, tak ada kena MLM. Ini bisnes yang berteraskan kepada Al-Quran. Masing-masing memerlukan di antara satu sama lain. Jadi masa dengan keluarga ada kat rumah, ekonomi berjalan, kita membangunkan ekonomi setempat, lepas tu kita membangunkan ekonomi secara peringkat lebih luas lagi, dan semua menggunakan teknologi. Kita tak ada macam menunggu orang punya development, tak ada. Sebab saya keluarkan balik lah, saya buka balik semula sistem-sistem yang lama, yang 20 tahun lepas tu, keluarkan balik, kodkan balik, tengah jalan, insyaAllah tuan.